Selamat datang ke menggunakan smartphone anda untuk transaksi tanpa tunai. Dalam video ini, anda akan belajar cara menggunakan aplikasi pembayaran tanpa tunai yang sangat biasa, seperti DBS PayLah, PayNow dan GrabPay. Mari kita mulakan dahulu dengan DBS PayLah. Sebelum kita boleh menggunakan DBS PayLah, kita perlu memuat turun aplikasi terlebih dahulu. Pada telefon Apple anda, pergi ke Apple App Store untuk memuat turun dan membuka DBS PayLah permohonan. Jika anda menggunakan telefon Android, walau bagaimanapun, pergi ke gedung Google Play untuk memuat turun APL DBS PayLah. Sebaik sahaja di sana, hanya ketik pasang untuk memuat turun aplikasi. Selepas memuat turun aplikasi, anda perlu mendaftar untuk perkhidmatan DBS PayLah terlebih dahulu sebelum anda boleh menggunakannya. Anda boleh melakukan ini terlebih dahulu dengan membuka aplikasi. Kemudian dengan mendaftar melalui akaun Bank Digital MyInfo, SingPass, DBS Bank atau kata laluan e-Kerajaan Bank Simpanan Pos Singapura. Sebaliknya, jika anda sudah menjadi pelanggan perbankan digital DBS-POSB, anda hanya boleh log masuk ke PayLah dengan nama pengguna dan kata laluan perbankan digital anda. Pelanggan bukan DBS juga boleh menggunakan perkhidmatan ini dengan hanya log masuk dengan nama pengguna dan kata laluan MyInfo, SingPass, elektronik mereka. Sekarang, mari kita gunakan PayLah. Setiap kali anda pergi membeli belah, anda akan melihat bahawa kebanyakan peniaga akan mempunyai kod QR yang dipaparkan secara jelas berhampiran atau di tempat penjualan mereka. Setelah anda menemui kod QR, hanya ketik imbas di menu utama aplikasi. Setelah mengimbas kod QR, anda akan melihat nama peniaga tempat anda membuat pembelian dan jumlah keseluruhan yang perlu dibayar. Semak kedua-duanya dengan teliti untuk kesilapan. Jika anda pasti bahawa semuanya betul, sahkan pembayaran. Seterusnya, mari kita beralih ke PayNow. Seperti DBS PayLah, kami perlu memuat turun aplikasi PayNow terlebih dahulu sebelum kami boleh menggunakannya. Mula-mula pastikan anda mempunyai kemudahan perbankan dalam talian yang tersedia untuk akaun bank anda. Jika bank anda menyediakan perkhidmatan ini, pergi ke Apple App Store pada telefon Apple anda untuk memuat turun dan membuka aplikasi perbankan yang menyertai perkhidmatan PayNow. Jika anda menggunakan telefon Android, anda juga perlu memastikan bahawa anda mempunyai kemudahan perbankan dalam talian yang tersedia untuk akaun bank anda. Jika bank anda mempunyai perkhidmatan sedemikian, pergi ke gedung Google Play untuk memuat turun dan membuka aplikasi PayNow. Selepas memuat turun aplikasi, perkara pertama yang perlu kami lakukan ialah memautkan APL ke akaun bank anda. Untuk berbuat demikian, buka aplikasi perbankan anda, kemudian masukkan nombor mudah alih dan garis miring atau nombor ID yang dipautkan ke akaun bank anda. Anda juga perlu memasukkan nama pengguna untuk pengenalan yang mudah. Untuk keselamatan anda sendiri, anda dinasihatkan untuk tidak menggunakan nama penuh anda. Selepas anda memasukkan maklumat yang diperlukan, klik serah. Anda kemudian akan menerima mesej teks dengan pengesahan 2 faktor dan kata laluan sekali untuk mengesahkan dan melengkapkan pendaftaran anda. Sekarang, mari kita gunakan PayNow. Seperti PayLah, kebanyakan peniaga akan mempunyai kod QR yang dipaparkan secara jelas berhampiran atau di tempat jualan mereka. Setelah anda menemui kod QR, buka aplikasi bank dan pilih fungsi imbas kod QR. Imbas kod QR peniaga. Kemudian pastikan nama peniaga yang muncul pada APL itu betul. Jika nama pedagang betul, masukkan amaun yang perlu dibayar dan sahkan nama pedagang sekali lagi. Jika semua maklumat pembayaran adalah betul, ketik seterusnya. Bayaran anda kemudiannya akan dibuat. Jika berjaya,
anda akan menerima pemberitahuan pembayaran pada skrin telefon bimbit anda. Akhir sekali, mari kita lihat bagaimana kita boleh membuat e-pembayaran di GrabPay. Seperti DBS Pelah dan PayNow, kami perlu memuat turun aplikasi GrabPay terlebih dahulu. Jika anda menggunakan telefon Apple, pergi ke Apple App Store untuk memuat turun dan membuka aplikasi Grab. Sebaik sahaja anda telah menemui aplikasi itu, hanya ketik dapatkan untuk memuat turunnya. Jika anda menggunakan telefon Android, pergi ke Gidung Google Play untuk memuat turun aplikasi Grab. Selepas anda menemuinya, hanya ketik pasang untuk memuat turun aplikasi. Apabila anda telah memuat turun aplikasi, anda kemudiannya perlu mendaftar untuk perkhidmatan tersebut. Untuk berbuat demikian, masukkan nombor telefon bimbit dan alamat email anda ke dalam aplikasi untuk mendaftar akaun Grab. Setelah menyediakan akaun Grab anda, sudah tiba masanya untuk memautkan aplikasi tersebut ke pelbagai mod pembayaran anda. Kaedah yang paling biasa adalah melalui kredit atau kad debit anda. Untuk menyediakan kad anda, mula-mula ketik pembayaran, kemudian ketik tambah kad. Masukkan maklumat kad kredit atau debit anda sebelum mengetik simpan. Selepas kad kredit atau debit anda disediakan, anda boleh menggunakannya untuk menambah nilai e-dompet GrabPay anda. Sebagai alternatif, anda juga boleh menambah nilai e-wallet anda menggunakan PayNow. Dengan dana yang ada sekarang dalam e-dompet GrabPay anda kini boleh menggunakan aplikasi untuk perkhidmatan pengangkutan dan garis miring atau perkhidmatan penghantaran makanan. Sekiranya anda membuat keputusan untuk membuat pembelian melalui GrabPay, hanya imbas kod QR peniaga dan masukkan jumlah transaksi. Seterusnya, sahkan nama dan butiran pembayaran peniaga sebelum membuat pembayaran. Sekarang kita telah sampai ke akhir dek latihan ini. Kami pasti berharap bahawa anda telah menemui ini berguna dan bermaklumat. Sebelum kita berakhir, ingatlah beberapa petua untuk memastikan diri anda selamat. Pertama, jangan dedahkan kata laluan sekali sahaja atau OTP anda atau maklumat peribadi lain kepada sesiapa sahaja atau laman web yang tidak dikenali. Seterusnya, jangan simpan butiran ban dan peribadi anda pada peranti dan laman web. Selepas menyelesaikan transaksi, ingatlah untuk log keluar dari sistem. Akhir sekali, jangan lupa untuk menyediakan pemberitahuan SMS atau email mengenai transaksi perbankan anda untuk memantau aktiviti yang mencurigakan. Sekiranya aktiviti sedemikian berlaku, hubungi bank anda dengan segera untuk menghentikan transaksi.